أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام. شيء لله منا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya, taufik hidayahnya kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita menekuni kitab Keyakinan Hakiki yang dikarang oleh Al-Fadhil Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, seorang ulama Syria yang hebat, yang akhirnya dianya mati terbunuh ketika Tentera Bashar mengebom kelas pengajian di dalam masjid. Saya dalam rangka untuk membuat lawatan dengan beliau, tapi tak dapat bertemu kerana waktu saya sampai ke Syria, beliau kena terbang ke Paris untuk satu perbincangan. Cuma saya sempat berjumpa dengan anak dia, iaitu Syekh Taufik Ramadan Al-Buti sahaja, untuk sebenarnya dalam membuat kajian yang diamanahkan oleh Jabatan Mufti kepada saya dan beberapa orang lagi ahli Jabatan Khusus Fatwa untuk mengkaji tentang kekuatan Darul Ifta di Syria dan juga di Mesir. Tapi seminggu di Syria, seminggu di Mesir, membuat kajian tentang Darul Ifta. Antara orang atau ulama yang disusun dibariskan nama untuk berjumpa ialah Syekh Muhammad Sa'id Al-Buti, tapi tak dapat berjumpa dengan beliau. Baik, kita sambung kitab yang beliau ini. Dia agak terlalu ilmiah, tetapi bagi saya dia sangat tepat untuk membawa konteks dan juga konsep pemahaman
kita setelah kita memahami ilmu tauhid. Sebab ilmu tauhid bukan dihafal. Walaupun tuan hafal sifat 20, sifat ma'ani, sifat wujud, qidam, baqa, habis hafal. Tapi dalam konteks dan konsep, kalau kita tak faham, dia tidak akan dapat memberi apa-apa kesan kepada hafalan sifat-sifat tersebut. Kerana objektif belajar ilmu tauhid, dia akan melahirkan satu tindak balas dalaman keyakinan kepada Allah dalam melalui pembelajaran ilmu tauhid. Jadi hafalan tak mampu, ya, ramai orang hafal, ya, tetapi dalam konteks dan konsep untuk dipahami itu takut kita tak dapat. Jadi kitab ini agak ilmiah, tapi saya cubalah untuk merendahkan bahasanya mengikut kepahaman yang boleh kita faham, tapi tak lari dari apa yang ingin dipahamkan oleh syekh ini, supaya apa yang dia nawai itu dia tulis buku ini tercapai, ya. Baik, dulu kita dah masuk tentang pendahuluan bab pertama, kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita akan dengan kewujudan itu kita akan memikirkan tentang apa sahaja yang boleh membawa kepada kepahaman yang tepat wujudnya Allah. Kemudian kita akan mengamati tentang wujudnya Allah itu, dan akhirnya kita akan mengimani dengan kewujudan Allah itu. Maka yang tertinggi ialah mengimani kewujudan Allah, bukan menghafal sifat-sifat itu. Tapi bagus hafal, dan jangan kita kata tak hafal. Bagus menghafal, cuma menghafal itu tidak terhenti di situ. Paling penting ialah apa tindak balas setelah kita mempelajari ilmu tauhid. Yang tertinggi ialah mengimani wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam kita untuk memahami wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan cara dua jalan. Dengan dua jalan. Cuma kita belajar ilmu tauhid ni, kita kena tak boleh laju-laju sangatlah. Ya, tak boleh laju-laju, kita slow, ya. Sebab kita ni di surau ni dah semua kita ni dah banyak makan garam. Jadi dari makan garam ni kita kena slow sikit. Takut kita tak dapat noktah-noktah yang penting untuk kita faham bersama. Ada dua cara untuk kita memahami wujudnya Allah. Kita Allah wujud, kan? Tapi macam mana cara nak faham wujud tu? Ataupun kita faham, kita tahu Seremban adalah ibu negeri kepada negeri 9. Macam mana cara nak pergi Seremban tu? Supaya dalam maksud Seremban, kita bukan hanya tahu Seremban sebagai ibu negeri negeri 9, bahkan kita tahu tentang kecantikan Seremban, jalan selok-belok di Seremban itu, apa keistimewaan Seremban itu, bagaimana keluasan Seremban itu. Jadi akan meyakinkan lagi patutlah Seremban diangkat sebagai ibu negeri negeri 9. Kenapa pula? Saya dah tengok dah, saya dah masuk dalam dia, dah tengok bangunan macam mana, kecantikan dia bagaimana, macam mana, maka patutlah Seremban diangkat sebagai ibu negeri. Jadi jalan macam mana pergi Seremban tu? Adalah macam-macam jalan. Dengan naik KTM pun boleh, sendiri pun naik bas pun boleh, ya. Jalan pula ikut rantau pun boleh, ikut Seremban pun boleh. Nak jauh lagi pergi pula Miku, Pulau Pilang, ya. Jadi sekarang kita dah masuk bab Allah wujud. Tapi nak sampai kepada mengimani wujudnya Allah ada dua cara.
Malam ni kita tengok cara yang pertama. Jalan yang pertama dipanggil sebagai at-tadarus minal a'la, suatu yang datangnya daripada atas. Itu baca, memastikan kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu antara sifat Allah itu wujud. Jadi untuk memastikan, kata tadi, antara untuk meyakinkan, memastikan memang betul seremban itu layak diangkat sebagai ibu disembah. Untuk memastikan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung menepati kaedah yang telah dijelaskan disbah kepada permasalahan ilmiah di luar masalah atau perkara yang dapat dirasakan oleh panca indera. Ada dua. Dalam kita memahami itu, ada di sana kita bincangkan cara ilmiah, kan? Cara ilmiah, cara ilmiah ni cara kajian, pembacaan, penerokaan, sebagainya. Dan juga oleh perkara-perkara yang boleh ditangkap oleh panca indera. Panca indera apa dia? Yang Allah berikan kepada kita. Mata boleh melihat, kan? Telinga boleh mendengar, anggota kita boleh merasa. Atau yang dapat dilihat oleh mata, ya? Benda banyak ni yang kita boleh gunakan dengan cara kajian-kajian agak tinggi sikit macam tu. Tapi yang ada kat kita hari ni, yang melekat, iaitu anugerah Allah. Apa dia? Panca indera pun boleh kita mengenali kewujudan Allah itu. Antaranya cara melihat dengan mata. Apabila terbukti benarnya dakwaan tersebut dengan bukti yang yakin, maka kewujudan Allah itu pula akan dapat membuktikan dan menunjukkan bahawa Dia tidak mencipta alam semesta ini dengan sia-sia. Jadi kita nak faham nanti, tuan-tuan, kaitan Allah menciptakan alam dengan wujudnya Allah, supaya akhirnya kita akan terasa apa sahaja yang diciptakan Allah di atas muka bumi ini, sekecil-kecil benda, sebesar-besar benda, yang dekat dengan kita, yang jauh dengan kita, yang boleh kita sentuh, yang tak boleh kita sentuh, semua itu bukan sia-sia. Dia akan membawa kepada makna membantu, menolong, menyokong, membuktikan wujudnya Allah. Kalau kita belajar, tuan belajar dalam ilmu mantik, tuan belajar senawi, kan? Ada mungkin kita senawi. Antara ilmu yang dibelajar, ilmu mantik. Ilmu mantik. Kullu dal madlahu madlul. Satu ilmu itu. Setiap benda yang ditunjukkan, setiap benda yang ada ditunjukkan, ada setiap benda yang ditunjukkan, ada setiap benda macam mana? Maksudnya setiap bukti itu ada benda yang ditunjukkan. Setiap benda ada perkara yang nak ditunjukkan. Setiap benda tu ada perkara, makna-makna yang nak ditunjukkan. Contoh dalam kitab tu dikata, seperti kamu masuk sebuah rumah, kamu akan nampak tahi cicak. Tahi cicak tu benda yang kita nampak tak? Boleh usik dengan anggota kita, boleh nampak dengan panca indera mata kita nampak, oh dia cicak. Itu contoh mantik nak bawa. Tapi akhirnya akan bawa kepada yang ni lah, tentang kejadian-kejadian ni. Jadi kita tak nampak pun cicak, tapi bila nampak cicak, kuludan lahu madlul. Setiap benda yang kita nampak tu adalah makna, adalah maksud yang nak ditunjukkannya. Langsung otak kita menerima dengan cekap dan pantas, banyak batu cicak rumah ni. Mana ada cicak? Tak nampak. Berarti tak ada pun.
Macam mana kita mengatakan cicak banyak, sedangkan panca indera kita, mata kita umpamanya tak nampak pun waktu itu cicak, tapi yakin dah ada dah, percaya dah ada dah, kan? Cicak banyak, hanya sekadar panca indera itu mata dia nampak tahi cicak. Jadi bermakna begitulah alam ini Allah tak ciptakan sia-sia. Semuanya nak ada makna-makna yang paling besar ialah membawa makna wujudnya Allah. Seterusnya membuktikan kebenaran bahawa para nabi dan para rasul yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya membuktikan kebenaran segala taklif yang dibawa dan disampaikan kepadanya. Bukan hanya sekadar kita yang akan terasa tahu imani wujudnya Allah, bahkan bila kita mengiman wujud Allah itu, maka kita akan membawa kepada apa sahaja yang terkait dengan Allah, Nabi, yang terkait Allah, Rasul, yang terkait Allah, Al-Quran, apa sahaja, ianya akan kita turut terima. Sebab dah yakin dari itu, maka rangkai-rangkai bawah ni takkan mampu kita nak tolak lagi dah, takkan boleh kita nafikan lagi dah. Itu pentingnya induk tu kita kena imani. Antara kadang-kadang orang yang tak cukup keimanan orang, cuma orang kafir semua tu, itu dia tak iman Al-Quran. Itu orang boleh tinggi dia menghina Nabi, sebab dia tak ada connection, hubungan langsung tentang keimanan dengan Allah, maka dia menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak kaitan-kaitan tu. Sebab itu ilmu tauhid ni dipanggil ilmu fardu ain, yang hukumnya wajib kita belajar. Sebab bila kita yakin wujud Allah, maka banyak rantai-rantai bawah ni nanti akan selesai. Dari segi beramal ikhlas pun akan selesai. Buat kenduri kenara kerana nak elakkan riak pun akan selesai. Pergi umrah dengan ibtigha mardillah supaya tidak wujudnya riak akan selesai. Kita bersedekah, orang lain tak tahu, akan selesai. Jiwa tenang, jiwa damai, tak rasa berkesak. Macam mana ni dia bagi banyak, tapi orang tak tahu macam mana kan. Taklah sibuk kita nak panggil TV, taklah sibuk kita nak panggil media, kan? Jadi banyak selesai nanti tuan, banyak akan selesai. Maka layaklah ilmu tauhid diletakkan sebagai ilmu fardu ain. Masing-masing kita ni mesti belajar. Maka dia kata akhirnya membuktikan kebenaran taklif yang dibawa disampaikan oleh Rasul kepada kita. Akhirnya Quran kita percaya, hadis Nabi pun kita akan percaya. Apa sahaja, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sahaja yang dibawa oleh Rasul itu akan terima semuanya, dan apa sahaja yang ditegak oleh Rasul akan diterima semuanya. Sebab tadi itu kita kena mengiman wujudnya Allah. Tuan-tuan sekalian, saya berbalik daripada Turki, Istanbul. Sebelum saya di Istanbul, saya membaca sikitlah. Sebab kalau kita pergi tempat, kalau zero, kita tak sedap tu. Tapi kalau membaca, kita sedap. Kita tahu, tapi sini apa ceritanya, di sini apa cerita. Saya pergilah di Teluk Emas. Teluk Emas dalam tu adalah maknanya dulu dipanggil Kota Konstantinopel, Rom kan. Akhirnya ditawan oleh Sultan Muhammad Fatih Sani. Sedangkan peristiwa itu berlaku pada 1452 Masihi.
Nabi sebut waktu dia hijrah ke Madinah lagi. Kan ketika hijrah ke Madinah, Nabi sebut dah kan, kota Konstantinopel ini akan dibuka oleh sultan. Sebaik-baik sultan dialah, dan sebaik-baik tentera dialah. Sebaik-baik raja akan, kota ini akan dibuka oleh sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera, merujuk kepada Muhammad Fatih Thani. Jadi kapal datang sini ini Teluk. Teluk ni maknanya tak ada lagi lah penuh. Teluk kan, inilah lalu masuk. Kalau masuk keluar baliklah sebab daratan. Jadi maknanya nak Teluk ni rantai. Yang ni tembok setinggi 25 km. Jadi mana nak masuk kapal tak boleh. Macam mana nak kawal? Jadi waktu itu inilah dia pertahanan yang paling hebat. Sehingga waktu itu mungkin pakar-pakar takkan ada mana kapal boleh masuk Teluk Mas ini, kerana kita ada rantai dah. Jadi amanlah. Jadi pun tembok 25 km yang tebalnya 4 lapis. Jadi Sultan Muhammad Fatih Thani, sini tempat tu tengok museum sekali. Kagum kita tuan-tuan, kan kagum kita. Ni nak sekait dengan ni dia, sekait dengan ni. Bila tak boleh, Sultan Muhammad Fatih Thani mengarahkan tenteranya bawa kapal belayar atas daratan. Bukan sebuah, bukan 2 buah tuan-tuan. Berapa buah tuan-tuan? 70 buah kapal. Nak bawa kapal tu berikut sunnah kapal belayar atas air. Arahan datang dilayarkan atas darat. Kan berlainan tu. Ni nak bawa konteks ni, konsep beriman Allah ni. Akal dah keluar dah. Logik akal dah keluar. Gila apa ni kan. Tuan ya, nak merentas gunung tu tuan-tuan, jarak dia bukan dalam kitab sebut 3 batu. Oleh kerana kita orang lama faham batu, saya faham. Tapi anak-anak kita mungkin tak faham batu. Kita terjemah kilometer. 3 batu samaan tuan-tuan, lebih kurang 5 kilometer. 5 kilometer insyaAllah bilang kayu biasa ya, si kayu kilometer kan 30 boleh, 5 kilometer. Tapi kita kayu sikar tuan-tuan. Jadi maknanya bukit mendaki kan. Dia tengok bukit tu. Maka kerja dia ialah tebang pokok. Dia cari pokok yang itu buat laluan, tobang, buat laluan. Ambil batang yang berbulat tu, buat kulit dia, lumuhkan lemak binatang, susun dia cantik. Jadi kerja dia tu tebang pokok, mendatangkan jalan, buang kulit pokok, lumuhkan pokok yang ada di sini supaya licin, baru ditolak kapal tu naik sejauh 5 km atau besaran 3 batu, sebanyak 7 biji kapal. Kerja itu dilakukan dengan penuh baik. 1 malam sahaja dan besoknya kota Konstantinopel ditawan. Melalui ni tadilah ya, apa sahaja yang sampai Rasul dia akan terima, dia bakar. Tuan-tuan sekalian, bila Abu Bakar kata, wahai Abu Bakar, kau ni orang yang hebat, orang dah cakap kau pun dapat dengan Muhammad cerita dia pergi Isra dan Mi'raj malam tadi, pagi dia sampai. Macam mana pernah kau? Tapi yang waktu Nabi berkata, jangankan 1 malam, sekelip mata pun aku percaya. Ini maknanya apa sahaja yang terkait dengan Allah tadi, bila beriman Allah, cerita Rasul kata dia pergi Isra Mi'raj daripada Mekah ke Al-Aqsa, naik sampai Sentara. Jangankan 1 malam, sekelip mata pun aku percaya. Tengok tindak balas daripada siapa dalam konteks ini. Peristiwa Muhammad Fatih Thani
Bila dikatakan kita layakkan kapal di gunung, kan jangan ikut laut. Dia tahu siapa dia, Muhammad Sani, orang yang hebat. Sebab dia yang apabila tertawan yang kota Konstantinopel ni, maka dicarilah imam. Dicari imam. Siapa nak dilantik jadi imam di kota yang baru tertawan ni? Maka siapakah di antara kamu yang tak pernah tinggal sembahyang berjemaah? Siapa yang pernah tinggal, tak pernah tinggal, maknanya berdirilah. Tengok siapa. Maksud tu berdiri belakang. Yang pernah tinggal duduk. Semua tentu berdiri, tuan. Bukan semua tentu dia tak pernah tinggal sembahyang berjemaah semenjak dirinya ditakdirkan. Itu disebut sebab kota itu akan dibuka oleh seorang raja, sebaik raja dan sebaik-baik tentu. Tak jumpa imam lagi tu. Tak jumpa imam. Tak apalah, Cak. Maksud saya kata, siapakah antara kamu ni yang tak pernah tinggal sembahyang sunat sebelum dan selepas? Pun tak jumpa. Semua tentera dia, semua jaga solat itu. Kemudian dia kata, siapakah di antara kamu ni yang ramai-ramai ni yang tak pernah tinggal semalam pun qiyamul lail? Barulah duduk. Seorang yang duduk. Siapa tuan? Muhammad Fatih Sani. Dia duduk. Maka dialah imam waktu itu. Hebat kan? Jadi dia macam tu, dia punya imam, ketua tentera dia. Maka tentera dia kenal siapa Muhammad Sani. Dia tahu ini orang yang hebat hubungan dengan Allah. Orang yang hebat hubungan Allah mesti orang yang hebat keimanan dengan Allah. Maka terkait saja dengan Allah, maka sebab itu arahan tebang pokok ikut, arahan kulitkan pokok ikut, lumurkan pokok ikut, layakkan ke bukit ikut, baik tahu ini satu yang hebat. Kesan tuan beriman dengan Allah sendiri. Jadi dia kata membuktikan kebenaran segala taklif yang dibawa dan sampai kepada kita. Kita terima semua. Terima kesan iman tadi. Selanjutnya, keimanan kepada Nabi dan Rasul membuktikan wajib beriman dengan semua kitab-kitab dan Al-Quran. Terkait juga dengan Al-Quran tadi. Beriman dengan Al-Quran. Maka kita akan tolak apa sahaja ayat Al-Quran, apa saja, tak boleh tolak satu pun daripada ayat Al-Quran. Jangan surah satu ayat pun tak tolak. Sebab kita tahu dia adalah kalamullah yang tinggi dan mulia. Sehingga maknanya, tuan-tuan sekalian, saya pernah dalam satu belajar guru saya ni. Jadi sebelum mula kelas, dia minta sebelum buka Quran, keset lah, buka Quran, itu dengar Quran. Jadi kita ni bila Quran dibuka, kita dengar, tak buka kan. Bila dibaca Quran dalam bacaan situ, kita diam, baca. Bila masuk, bila masuk nak mula kuliah, maka seseorang pelajar tutup keset, tutup. Dia terus tegur. Dia kata, kenapa awak menutup keset tanpa menghabiskan ayat? Ini adab, dia kata. Oh tuan, maknanya contoh lah kan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah, tutup. Dia tak nak macam tu. Biar dulu sampailah habis ayat tu sempurna, kan? Oh tutup. Inilah dia kata ayat. So, kenapa? Sebab ini kalamullah. Kan cantik tu tuan. Susunan adab itu memang terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, keimanan kepada kalamullah, kan? Keimanan kita Allah tadi dengan kalamullah itu memandu kita untuk
mengimani segala perkhabaran, hukum hakam, suruhan, larangan terkandung di dalamnya. Kita namakan jalan ini sebagai cara daripada atas ke bawah. Jadi cara nak kenal wujudnya Allah itu iaitu dengan cara daripada Allah, dia turunkan wahyu kepada Rasulullah, kita beriman dengan wahyu, beriman dengan Rasulullah, Allah pun tinggal Quran, kita beriman dengan Al-Quran. Jadi dengan beriman Quran itu, kita beriman Rasul, beriman dengan wahyu, maka akhirnya kita beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara dia. Yang ni cara agak ilmiah, sebab kita akan tengok firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kena terima lah. Sebab itu dalam bab beriman Al-Quran, kita kena baca apa maksud beriman dengan Al-Quran. Buku iman ada kan, apa maksud beriman Al-Quran? Dalam kita percaya kepada Al-Quran. Saya nak kongsikan ayat percaya dengan Al-Quran ni betul, tapi kalimah ni tak jamin mana. Tak jamin mana. Sepatutnya nak macam mana percaya lah. Percaya ni, percaya. Tapi apa kesan percaya tu? Yang tu penting. Kita percaya makan racun mati. Racun melandap yang kita kan. Percaya tak percaya? Semua orang akan minum. Itulah kesan percaya. Itu bagi percaya. Percaya tu dia akan ada tindak balas. Beriman dengan Allah ada tindak balas dia. Sekarang kita masuk beriman dengan Quran. So beriman dengan Quran, percaya Quran, mesti tindak balas yang terus spontan. Terus spontan. Contoh tadi, kita percaya tak racun meledak itu membunuh. Memang saya rasa saya buat sekelas Cina kan, tak salah. Saya ambil satu setong tu, ambil 3 sudu tak. Saya minum ni. Saya pun percaya tak boleh mati kan. Nampak tu kan? Yang kita percaya itu terus mengesan tentang kita punya tindak balas kita. Begitu maksud percaya dengan Al-Quran. Bukan sekali setiap inci ayat. Termasuklah apa kata perkhabaran apa tentang syurga, tentang neraka, azab neraka, nikmat syurga, semua Al-Quran percayalah. Tentang hukum hakam ada halal haram, halal dan haram, suruhan dan larang, semua itu tuan-tuan. Jadi bukan saya Quran sebut daging babi itu haram. Ada kita memang percaya. So kita pun tak makan daging babi. Sebab apa tuan? Sebab yang cakap tu siapa? Quran. Yang kata haram tu siapa? Quran. Oleh kerana percaya beriman kepada tadi, langsung kita mesti lagi bagi lagi dah. Mesti lagi kesan apa? Kesan sebab tahu Quran itu datang dari Allah, disampaikan Nabi. Nabi dilatih dari Allah. Maka Allah melatih Nabi. Akhirnya kita beriman Allah, membawa beriman Rasul, beriman dengan Al-Quran. Itu cara kita mengimani kewujudan Allah. Jadi maksud tuan, barang siapa yang dah beriman Al-Quran, menolak Rasulullah, tak beriman dengan para Rasul Nabi, automatik dia tidak beriman dengan wujudnya Allah. Walaupun lidahnya kata percaya, tapi tindak balasnya tidak selari dengan lisannya. Seperti selarinya tindak balas kita dia racun tadi. Kita percaya racun itu racun, langsung kita tak makan dan minum. Itulah beriman Allah, langsung kita akan rasa patuh. Jadi maknanya itu kaitan. Jadi siapa yang mengimani Quran, terima, maka jadi Rasul. Maka Rasul akan bawa tentang kewujudan dari wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, itu tentang maknanya contoh. Jadi situlah kita melihat bahawa kesan daripada makna beriman kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi melalui Al-Quranul Karim. Kita adalah ruang tu, kita tak ada ruang. Cuma dia baca Quran tu nanti adalah ayat yang zanni,
Okey, yang qat'i adalah macam-macam ya. Itu luas lagi kupasan dia. Luas lagi dia punya kupasan dia. Namun kita tak boleh menolak Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa? Sebab kita beriman wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman Rasulullah itu adalah Rasulullah yang dilantik oleh Allah dan para rasul yang lain juga sama. Kenapa? Sebab dianya kita percaya dia Allah itu wujud, maka Allah yang melantik para rasul, dan akhirnya rantai-rantai itu membawa kita kepada bukti sahlah kita ini beriman dengan wujudnya Allah. Lidah tak boleh, lidah boleh tipu. Sama juga dengan beriman dengan Rasulullah. Mesti kita juga menghayati, mengamalkan apa yang dibawa oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini tidak balas tentang kita mengiyakan kita yakin wujudnya Allah. Jadi meyakini wujud Allah itu dia yang menuntut kepada tidak balas kita. Jadi ini tuan-tuan ya. Ini besar nanti tuan, besar kesan dia dalam diri kita. Sebab itu Muhammad Fatih Sani itu hebat orang dia. Dia yakin, kan dia yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia buat benda yang luar biasa. Ya, benda yang luar biasa. Baik, saya rasa satu dulu kalau saya masukkan tergantung itu jalan yang kedua. Jadi rumusan yang pertama ni, cara untuk kita mengenal, mengimani wujud Allah, iaitu dengan cara datangnya sendiri dari Allah. Yang ada bagi kita ni ialah Al-Quran. Maka mengimani isi kandungan Al-Quran dengan kita melakukan sudut tidak balas yang jelas menunjukkan kita beriman wujudnya Allah. Jadi tidak ada cara lain melainkan dengan cara kita mengimani Al-Quran Al-Karim, dan akhirnya bawa kita mengimani wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Apa saja hukumnya, itu Quran hukum pun tuan. Apa hukum pun kalau kita, itu dalam sembahyang ni hukum wajib percaya. Itu siapa tolak wajib maka dia kafir. Sebab bertentangan dengan keimanan wujud Allah dengan tidak balas dia tadi. Kalau you kata you beriman dengan Allah, mesti you kata solat wajib, mesti you buat. Kalau kata tak wajib, maka you tertolak. You bukan Muslim, you kafir. Walaupun lidah kata dia beriman, tapi dia tak kata, aku tak kata, aku kata Allah tak wujud. Allah boleh tak percaya Allah wujud, cuma sembahyang aku kata tak wajib. No. Dalam konteks ilmu tauhid, kalau nak dibuktikan you mengimani wujud Allah, di sinilah dia, titik dia. You kena terima wajibnya solat. You tolak yang ni bermakna yang tu bohong. You punya nak adalah palsu. Kami menafikan dakwah itu. Itu kaitan dia. Jadi penting kita menghayati Al-Quran tuan ya. Sebab Quran ni ayat Allah. Kita hari ni barat dan puasa kita dah jauh kita daripada Al-Quran. Jauh daripada Al-Quran. Sikitlah saya masuk. Tapi ni agak sensitif. Sebab kalau kita pandang isu politik, tapi saya itu kita dulu kita pandang surah Al-Quran. Ayat Al-Anfal, surah Al-Anfal, surah Al-Anfal ayat 28 di buka Quran. Tuan-tuan sekalian kan, sebab kita baca Quran bukti iman kita Allah. Ya la tattakhidil mu'minuna al-kafirin awliya min dunil mu'minin. Jangan orang Islam itu mengambil orang kafir sebagai pemimpin. Maknanya Islam ajar Al-Quran itu, kalau kita dipimpin, tengok orang tu kan Islam tak Islam, baik tak baik, tapi pada tukar tengok kepada warna. Jadi maknanya kita diajar bawa kita warna. Dia sama warna dengan dia, dengan calon ni dengan dia sama warna. Ada rugi dia lah.
Dia tak kisahlah dia tu beriman Allah ke, tak beriman Allah ke, tapi sebab dia sama warna dengan aku. Tengok tuan-tuan, ini kaitannya nanti tu. Tapi Quran kata apa? La yattakhidul mu'minuna al-kafirin awliya min dunil mu'min. Jangan angkat orang kafir jadi pemimpin yang mana diukat dalam Islam. Maknanya ilmunya, konsepnya, maknawinya, kita Islam, Allah nak pilih pemimpin kena tengok pemimpin. Dia bagus, dia akhlak bagus. Dia lah, itu cara Islam nanti. Itulah berlaku Abu Bakar, itu berlaku Sayyidina Umar. Tapi barat dia baca dia ubah itu, lain kata Quran. Itu saja. Tuan jangan tafsirkan apa sampai ini konteks politik kan dan lain. Saya nak bawa tentang itu saja. Bahawa kita dah banyak dibawa perubahan daripada Quran. Jadi itulah kita tuan-tuan. Jadi kita kembali balik kepada tadi, saya sedari beriman Quran tadi itu bukti yang tak boleh dinafikan, bahawa kita juga mengimani wujud Allah. Allah wujud. Ya, yakin Ustaz Allah tu wujud. Apa bukti Allah tu wujud? Boleh kamu buktikan? Dengan kita beriman setiap isi Al-Quran. Tolak satu saja, maka ternafi. Walau tidak berbuih kata saya beriman dengan wujudnya Allah. Itu kita hafal saja macam tidak, tapi pelaksanaannya perlu didalami juga. Yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala dalam aku la qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa ibadatan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.